Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada pagi ini Allah Jalla wa'ala masih bagi kita peluang, ruang untuk kita berada pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. 10 hari yang terbaik di dalam setahun. Disebut oleh Allah wal fajri wa layalin ashr. Allah bercerita mengenai 10 hari yang terbaik dalam setahun. 10 terawal daripada bulan Zulhijjah. Dalam 10 terawal bulan Zulhijjah ada satu hari yang lebih baik daripada hari-hari yang lain. Itulah hari Arafah. Adapun bila kita berbicara mengenai malam, tadi kita berbicara mengenai hari. Adapun malam yang terbaik dalam setahun adalah 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dan dalam 10 malam tu ada satu malam pula yang lebih baik daripada malam-malam yang lain. Malam yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Saya tak sambung pagi ni kisah Ka'ab bin Malik, yang tu kita tunggu kuliah Zuhur tahun depan insya-Allah. Kalau saya sambung cerita, insya-Allah kita sebut insya-Allah tadi. Kita tak boleh kata nanti baca dalam surah Kahfi ada perbicaraan mengenai akan datang. Sebab kalau saya sambung ni takut terputus, ada yang itu tak ada cerita, ada yang ada tunggu dah nak sambungan dia. Tak apa, tunggu kuliah Zuhur tahun depan. Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, telah melimpahkan kepada kita semua, mencurah dan Allah siramkan kepada kita semua dengan pelbagai nikmat. Sampai Allah ingatkan kita supaya kita jangan lupa, jangan alfa. Allah kata apa? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah kata kalau kita nak kira, kita nak hitung nikmat yang telah Allah curahkan, limpahkan dan siramkan kepada kita, nescaya kita tak akan mampu nak kira dan menghitungnya kerana terlalu banyak. Macam mana kita nak reply apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ni kepada kita? Allah Subhanahu wa ta'ala mengajar melalui seorang Nabi yang Allah kurniakan kepada Nabi ini timur, barat, utara dan selatan. Manusia, jin, binatang berada di bawah kawal selia beliau.
atas muka bumi Allah. Hanya ada 4 golongan atau 4 individu sahaja yang Allah bagi timur, Allah bagi barat, Allah bagi utara dan selatan untuk dikuasainya. 2-nya muslim, 2-nya kafir. Yang muslim Sulaiman bin Daud alaihissalam. Sulaiman anak kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Yang muslim yang Allah cerita namanya secara jelas di dalam surah Al-Kahfi, yang kita akan baca insya-Allah sama ada malam ni atau esok hari Jumaat. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Allah bercerita mengenai seorang individu yang bernama Dzul Qarnain. Muslim Sulaiman bin Daud alaihissalam, Dzul Qarnain. Mana dapat nama Iskandar Dzul Qarnain? Wallahu alam. Allah cerita dalam Quran Dzul Qarnain. Orang kita ni dalam bab penambahan ni memang antara yang terbaik atas muka bumi Allah. Kita duk mengaji hadis kan, kalau cerita bab Khadijah, cerita bab Aisyah, takat tu lah. Tapi boleh kat kita dia rasa Khadijah ni nama macam tak apa sudah, kena buh depan sikit. Jadi apa? Siti Khadijah, baru sedap. Nak lagi sedap, Siti Khadijah telekung. Telekung berapa sama anak. Lagi sedap. Yang kafir Ya'juj wa Ma'juj. Yang kafir Dajjal. 2-nya muslim, 2-nya kafir. Cerita satu-satu. Allah cerita mengenai Sulaiman. Sulaiman ni Allah Jalla wa'ala bagi kepada dia bukan timur, barat, utara, selatan sahaja, tapi Allah bagi kepada dia dapat menguasai manusia, jin, binatang dan angin juga boleh berada di bawah kawal selia Sulaiman alaihissalam. Satu hari tuan-tuan boleh baca banyak kisah Sulaiman dalam 2 surah, surah An-Naml dan surah Sabah. 2 surah ni. Satu hari Sulaiman alaihissalam dia kumpul semua bala tentera dia, manusia, jin, binatang. Dalam ratus ribu bala tentera Sulaiman alaihissalam, Sulaiman dapati ada seekor burung yang tidak ikut serta dalam perhimpunan pada hari tersebut. Yang Allah cerita dalam Al-Quran, burung tu namanya burung hudhud, amkana milal ghaibin. Burung tu Allah namakan burung tu dalam Al-Quran dengan burung hudhud. Hudhud ni senang faham, kita panggil burung belatuk. Kalau dulu kartun lu dia Woody Woodpecker. Burung ni dan Sulaiman sebagai ketua. Sulaiman kata apa dekat semua depan bala tentera dia, burung ni nanti kalau dia balik, dia tak bagi kepada aku satu alasan yang konkret, aku akan sembelih burung ni di hadapan kamu semua. Dia sebagai ketua, dia perlu tunjuk ketegasan dia supaya orang lain tak pijak kepala Sulaiman alaihissalam. Bukan niat Sulaiman nak malukan burung ni, tapi itu adalah benda yang kadang-kadang perlu. Nabi SAW jarang Nabi tegur orang depan orang ramai, kecuali kalau benda tu perlu. Nabi berkhutbah pada hari Jumaat, masuk seorang lelaki, dia duduk terus. Nabi berhenti khutbah. Nabi tengok dia, Nabi tanya hal raka'ta raka'atain, dah solat ke belum 2 rakaat tahiyatul masjid? Dia bagi isyarat belum. Qum, bangun, kata Nabi, irka' raka'atain, solat 2 rakaat baru duduk. Nabi tegur depan orang ramai, tapi memberi informasi kepada semua. Lain kali kalau kita masuk masjid hari Jumaat, tengah khutbah pun kena solat 2 rakaat sebelum kita duduk. Nabi sedang memberi informasi pada semua. Kemana burung ni?
Burung ni ke mana? Burung ni tuan-tuan, dia terbang dan dia tersasar jauh. Dia sampai ke sebuah negara. Dalam negara tu dia sampai ke sebuah negeri. Dan negeri itu menjadi nama surah yang ke-34 di dalam Al-Quran. Burung ni dia terbang, dia sampai di Yaman. Di Yaman dia sampai di sebuah negeri bernama Sabak. Di Sabak dia sampai di sebuah wilayah. Wilayah itu bernama Ma'rib. Malaysia, Selangor, Shah Alam. Yaman, Sabak, Ma'rib. Apa yang ada di Ma'rib? Kalau tuan-tuan ada rezeki, tuan-tuan sampai ke Yaman, tuan-tuan masuk ke Ma'rib, sama ada melalui Sana'a atau melalui Hadramaut. Pintu gerbang nak masuk ke negeri Ma'rib, pintu gerbang nak masuk ke negeri Sabak, tertulis firman Allah dalam surah Sabak ayat yang ke-15, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Ini negeri Sabak. Dalam negeri ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah bagi dekat penduduk Sabak, kaum Sabak? Allah bagi teknologi dan Allah bagi tamadun. Dan masa tu kalau Allah bagi teknologi dan tamadun, Allah takkan bagi kepada siapa pun sampai hari kiamat. Kalau ada orang cuba nak menyerupai pun takkan boleh tanding sampai hari kiamat. Allah cerita dalam Al-Quran mengenai teknologi dan tamadun. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. Allah tanya kita tak tengok ke? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tak tengok ke kaum 'Ad yang penempatan mereka berada di kawasan Iram? Iram di mana? Iram ni di Jordan. Ya, tuan-tuan pun tahu dah, kaum 'Ad ni dia punya seni bina dia sampai hari ni dimasukkan dalam 7 keajaiban yang berada atas muka bumi. Yang bila kita duk fi Palestin tu, singgah di Petra tu, yang kita pun dah tengok dah, dan kita pun duk geleng kepala, macam mana dia boleh ukir bukit ni yang dalam tu menjadi penempatan kaum 'Ad. Lepas tu Allah cerita pula lagi 900 km daripada penempatan kaum 'Ad. 400 meter daripada Petra, border Saudi dengan Jordan. Masuk saja Saudi kita jumpa Tabuk, yang cerita dia kita nak sambung tahun depan tu insya-Allah. Tabuk nak pergi lagi satu penempatan kaum Thamud, 500 km. Allah cerita macam mana kaum Thabuk ni tuan-tuan, bukit dia ukir jadi pemandangan yang cukup cantik. Kalau tuan-tuan pergi ke rumah lama-lama di Terengganu ni, yang rumah kayu ni, yang pakai kayu cengai, yang pakai kayu berlian, balau yang dia tanggam ni tak pakai paku ni, cantik dah. Masuk dalam pula seni bina khat yang dia ukir tu luar biasa. Kaum Thamud dia ukir bukit jadi pemandangan yang cukup indah. Tak ada siapa boleh lawan. Sabak, Allah Jalla wa'ala bagi kepada mereka tamadun. Tuan-tuan, mereka bina empangan. Ada orang kata kita di Ulu Langat pun ada empangan, tu selalu tak ada air ataupun selalu tercemar. Empangan yang dibina oleh kaum Sabak, besar tak besar, empangan tu boleh menampung bekalan untuk penduduk Sabak guna ratusan tahun. Empangan yang kita baca dalam surah Sabak yang Allah cerita empangan tu pecah
kerana kekufuran penduduk Sabah. Saya lepas daripada saya belajar di Pakistan dulu tuan-tuan, 8 tahun lebih, saya sangat bercita-cita nak sambung di Jami'ah Saddam di Baghdad, Iraq. Bunyi macam Arab sangat. Saddam Hussein tu. Dia panggil Saddam ni langgak bahasa Arab. Lepas tu Saddam Hussein tu dia tak kira apa, dia langgak saja. Bila saya nak sambung ke sana, berlaku konflik, peperangan antara Iraq dan US. Menyebabkan saya tak boleh nak fly sebab Iraq tutup pintu border negara dia untuk foreigner masuk. Jadi saya pun ambil keputusan nak sambung di Jami'ah Khurtum di Sudan. Cuba member saya kata, dia kata Sudan ni panas, dia kata. Takut dia kata balik, dia kata hang jadi color tak macam Melayu lah, jadi macam Sudan. Duk fikir kita pun JPJ pun bukan lepas sangat color ni. Last sekali saya sambung di Sabah. Di Sabah. Saya duduk di sana bertahun-tahun, sekali pun tak pernah hujan. Daripada mana penduduk Sabah ambil bekalan air untuk isi dalam empangan tu? Jawapan dia wallahu a'lam. Sampai hari ni tak ada jawapan. Burung ni sampai di Sabah. Bila dia sampai di Sabah, dia dapati kaum Sabah ni, mereka tidak menyembah Allah dan mereka menyembah matahari. Waktu mereka sembah matahari adalah pada 3 waktu yang Nabi larang kita solat. Nabi tak bagi kita solat waktu tu kerana takut menyerupai waktu kaum Sabah menyembah matahari. Lepas daripada subuh, syuruk tu, sepanjang tu, waktu mereka sujud kepada matahari Tuhan mereka, sebab matahari baru nak keluar. Waktu kedua, waktu kita dilarang solat, waktu betul-betul tengah hari ni, tengah rembang ni, 20 minit sebelum zuhur. Waktu tu sekali lagi mereka sujud pada matahari kerana Tuhan mereka matahari sedang menyempurnakan cahayanya. Sekali lagi mereka solat bila? Mereka sujud lepas daripada asar sampai maghrib, sebab Tuhan matahari ni nak kembali semula. 3 waktu ni Nabi tak bagi kita solat. Bagi mazhab kita, mazhab Syafi'i, boleh solat kalau ada sebabnya. Tadi lepas daripada subuh ada jenazah, kita nak solat jenazah. Kita mai sebelum daripada zuhur, kita nak bagi 2 rakaat tahiyatul masjid. Lepas asar berlaku gerhana, kalau ada sebab-sebab boleh solat. Tuan-tuan nak tengok tempat penyembahan matahari kaum Sabah yang sampai hari ni masih ada. Tuan-tuan boleh search, siapa ada telefon boleh buka. Saya bagi tahu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok boleh tulis Awam Temple, AWWAM, kemudian Temple, klik dekat image Awam Temple. Cuba klik tengok, cuba cari tengok Awam Temple. Tuan-tuan yang tak bawa telefon tu, saya faham memang kuat ibadat. Buku tak bawa, pen tak bawa, apa pun tak apa, okey, okey. Tulis Awam Temple, AWWAM, kemudian Temple, klik dekat image. Nampak tak tiang-tiang tu? Cuba kira tengok ada berapa batang tiang. Saya takut tuan-tuan tertukar nanti. Ada? Kalau betul ada 8 tiang, itulah tempat ibadat mereka menyembah matahari dan sampai hari ini masih ada. Di mana lokasi dia? Di Sabah. Dalam Sabah, tempat itu bernama Ma'rib. Kenapa 8 batang tiang? Yang tu insya-Allah tahun depan. Dia tak boleh cerita semua, takut tak cukup masa. Burung ni sampai betul-betul di sini. Dan dia dapati Ratu Sabah, pembesar kerajaan Sabah, seluruh rakyat Sabah sedang menyembah matahari. Burung ni dia tergamam. Allah bagi teknologi, Allah bagi tamadun, tak kenal Tuhan. Sembah matahari. Aku binatang, aku sembah Allah Subhanahu wa taala. Burung ni terbang semula ke Palestin. Dalam keadaan dia tak boleh faham apa yang dia tengok ni. Ada semua tak kenal Tuhan. Dia terbang semula ke Palestin. Dia sampai, Sulaiman tanya benda yang pertama. Berapa hari lepas
hang tak ikut serta dalam perhimpunan, hang pergi mana? Sulaiman tak bagi chance dia pun cerita apa yang menyebabkan dia terlambat dan tak hadir dalam perhimpunan tersebut. Dia tersesat, tersasar sampai ke sebuah negeri yang penduduknya ada teknologi dan tamadun, tapi sayang mereka tak sembah Allah, mereka sembah matahari. Menjadi tanggungjawab Sulaiman untuk sampaikan Islam. Tu yang tuan-tuan dok baca dalam Al-Quran tu kan, surat Sulaiman alaihi salam tu. Apa ayat tu bunyi? Serius nampak? Ayat tu bunyi apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Surat ni jadi satu kaedah. Sesungguhnya surat ni dari Sulaiman dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani, datang ke sini dan masuk Islam di tangan aku. Kadang-kadang kita dah baca Quran, dia mai tengah ayat tiba-tiba Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ni kronologi cerita dia. Surat yang pendek, tapi orang baca cukup faham. Sebab dia panggil qalla dalla, pendek padat. Dan ni tuan-tuan dia menjadi kaedah. Orang yang nak sampai agama ni dia pendek padat. Atau dia kuliah pun tak boleh lama. Lepas suruh saya berhenti pukul 7 pagi ni, kira okey lah. Ada ustaz tak kerti berhenti, Isyak 8.30 dia tak berhenti lagi. 8.45 dah 15 minit lepas isyak tak berhenti. Jamaah dia buat macam tengok jam, dia beritahu bateri tak cas dekat jam tu. Dia boleh tanya pukul 9 tak berhenti lagi. Sampai satu pakcik yang duduk sandang dinding belakang, mai duduk depan, selak lutut ni, bubuh minyak 3 botol minyak angin, baru dia berhenti. Kita tak. Pendek padat, pendek. Dan yang ni tuan-tuan dicontohi oleh orang lelaki. Bab nasihat pendek padat ni orang lelaki. Orang perempuan dia tak. Tuan-tuan ada anak nak pergi hantar belajar di MRSM balik pulau. Kita, bini kita belakang anak kita tu. Bini kita punya duk bagi nasihat dekat anak kita ni, daripada mula keluar tol Batu Tiga sampai atas Jambatan Pulau Pinang pun tak berhenti lagi. Dah dia pun tak tahu apa nak nasihat. Dia tengok lelaki dia tak, abang pun duduk dia apa nasihat dah sama. Dengan kita-kita dia balas. Kita menjaga tahap profesional kita sebagai ketua keluarga. Kita tengok anak kita, kita menggunakan kaedah Sulaiman. Kita kata, abang, ayah nak nasihat, ikut semua nasihat mak. Settle. Kaedah Sulaiman. Burung ni tuan-tuan, dia bawa surat ni, dia terbang semula ke Yaman. Bila dia sampai di Sabah, di Maghrib, di Awam temple tu kosong, tak ada orang. Kenapa? Sebab waktu dia sampai tu bukan waktu mereka sembah matahari. Kita mai surau tuan-tuan pukul 12 malam ke 2 pagi, mana ada orang. Burung ni berlegar dan 2 kilometer daripada tempat mereka sembah matahari. Burung ini dapati Ratu Sabah, seluruh pembesar kerajaan Sabah sedang berada di istana mereka. Tuan-tuan nak tengok istana Sabah, tuan-tuan search, tulis Istana Sabah, jangan tulis Sabah Bernam. Lepas itu tuan-tuan akan tanya saya, tuan-tuan akan tahu kenapa tadi saya tanya ada berapa batang tiang. Tadi 8 lain. Cuba search tengok yang ni, Istana Sabah. Ada berapa batang tiang? Nampak dah sebelah tu yang patah tu. Dia asalnya tempat dia sembah matahari tu ada 8 batang tiang. Istana dia ada 6 batang tiang. Kenapa 8 batang? Kenapa 6 batang? Yang tu nanti. Kenapa tiang? Itu pun nanti. Dia asalnya 6 tapi ada setengah tu patah kan? Okey. Kalau yang 8 tadi, itu tempat dia sembah matahari.
Yang 5 tu istana dia, dan jarak dia tak jauh, dalam 2 ke 3 kilometer sahaja, tak jauh. Istana ni nanti saya cerita kepada tuan-tuan, lantai dia dicerita dalam Al-Quran dibuat daripada zujaj, dibuat daripada kaca. Nama pun istana, tuan-tuan pergi istana negara, takkan dia nak pakai tile, dia nak pakai tile white horse kot. Elif marble granite kan. Kalau nak pakai tile pun mungkin di toilet lah. Tile pun bukan sembarangan tile. Kalau tile di toilet tu pakai Nairo punya tile. Nama pun istana. Dalam istana ni, lantai dia kaca, dia punya transparent sampai nampak bawah tu tasik, yang tasik tu kristal. Nampak ikan berenang, dan seolah-olah tidak ada pendinding antara tasik tu dengan orang atas. Nanti ada sambungan dia. Saja nak kacau sikit pagi ni. Saja nak kacau sikit. Tonton search. Saya nak suruh search. Tulis. Saja kacau tau ni, saja kacau. Tulis logo restoran Sabak. Cuba search tengok logo restoran Sabak. Tuan-tuan tentu akan dapat tahu kenapa saya suruh search. Klik dekat image. Okey? Nampak? Kan? Hari ni kita tahu kan sebab apa logo restoran Sabak sedemikian. Batu kali kalau tuan-tuan pi restoran Sabak, bawa saya syarah nasi tu lagi sedap. Restoran Sabak tak tahu mana. Subhanallah. Burung ni pun campak surat Sulaiman alaihi salam ke atas ribaan Ratu Sabak. Dia buka, dia baca, dia terkejut. Macam mana Sulaiman yang dikenali di semesta alam ni kenal dia? Dia panggil semua pembesar dia. Dia kata, aku dapat surat daripada Sulaiman. Pembesar dia kata, Sulaiman yang menguasai timur, barat, utara, selatan? Ya. Sulaiman yang menguasai manusia, jin dan binatang? Ya. Sulaiman yang angin boleh dikawal selia? Ya. Apa yang dia nak dengan kita? Dia nak semua kita ke Palestin dan masuk Islam di tangan Sulaiman. Kata pembesar kerajaan Sabak, wahai sang ratu, Sulaiman ingat kita siapa? Tuan-tuan, bila seseorang tahu kekuatan seseorang, tiba-tiba dia tak gerun, maksudnya mereka pun bukan sembarangan. Sulaiman ingat dia siapa. Dia tak tahu ke kita siapa. Kita perang dengan Sulaiman, kata pembesar-pembesar kerajaan Sabak. Tuan-tuan, maksudnya kerajaan Sabak ni bukan sembarangan. Dapat surat daripada Sulaiman, Sulaiman hulurkan dakwah kepada mereka, aman, damai, jumpa aku, masuk Islam, settle. Tiba-tiba mereka boleh kata macam tu, maksudnya mereka bukan sembarangan. Tuan-tuan, buat contoh lah, senang. Tuan-tuan dapat surat daripada LHDN, Allahu Akbar, nak mai audit 5 tahun company kita, dengan fail pun berselerak, dengan kalang kabut. Mula duk cari kabel ni, siapa boleh tolong ni, dekat surau kita ni ada orang besar LHDN ni nak minta tolong Ustaz. Tapi kalau kita semua cantik, kita tak kisah pun. Mai nak you nak buat apa, nak buat audit dalam, luar, tingkap mai. Kalau kita tahu kita tak ada isu. Sama ni Ratu Sabak ni, dia perempuan. Dia kata kalau perang akan berlaku pertumpahan darah, akan ada yang mati, dan dia suka toleransi. Tuan-tuan, orang perempuan ni dia suka toleransi, betul tak? Kecuali dengan suami dia.
Dengar orang lain dia toleransi dengan suami dia, dia tak bagi can dia. Para ulama bahas bila pembesar kerajaan Sabah tahu kehebatan Sulaiman bala tentera dia manusia, jin, binatang, tapi mereka masih lagi mereka masih lagi bagi tahu kepada ratu mereka, kita perang dengan Sulaiman, maksudnya mereka hebat. Dan kehebatan mereka di mana? Kehebatan mereka ada antaranya pada tiang yang kita cerita tadi. Kerana tiang itu bukan daripada tempat setempat. Kita tuan-tuan mai di masjid surau, tengok lantai bagusnya polish marble. Kita tahu marble ni bukan marble Ipoh punya ni, dengan color semua cantik. Tanya AJK mana ni? Kita ambil daripada Uzbekistan. Termasuk tiang tu tak ada di tempat setempat. Tiang tu diambil daripada mana? Tiang itu diambil daripada satu bandar, ibu negeri Hadramaut, namanya Mukalla. Kalau tuan-tuan search Mukalla, tuan-tuan akan nampak bandar dan tuan-tuan akan nampak persisiran pantai. Masih ada sampai hari ini beberapa tiang yang sama di tengah lautan ibu negeri Hadramaut, Mukalla. Ada 3 soalan yang tak ada jawapan sampai hari ini. Siapa yang bagi tahu kepada mereka yang ada tiang yang bernilai ini di tengah lautan Mukalla? Kalau hari ini mungkinlah sebab ada teknologi. Kedua, apa jentera yang mereka pakai untuk keluarkan tiang ni daripada tengah-tengah laut? Kaum Sabah ni tuan-tuan bukan jenis geng bajau laut ni boleh selam lama-lama dah. Mereka ni kaum lain punya. Yang ketiga, daripada Mukalla nak bawa tiang ni ke Sabah ratusan kilometer, jentera apa yang mereka guna? Jawapan dia, memang mereka kaum yang hebat. Sebab tu mereka tak heran dengan Sulaiman. Ratu Sabah kata tak. Kumpulkan semua yang ada dalam negeri kita. Kita akan hantar hadiah kepada Sulaiman. Kita hantar delegasi kerajaan Sabah. Kerajaan Sabah menghulurkan tangan sebagai tanda persahabatan kepada kerajaan Sulaiman. Mereka pun hantar delegasi dengan hadiah yang luar biasa. Sampai sahaja di Palestin, delegasi kerajaan Sabah disambut dengan gilang gemilang oleh Sulaiman AS. Tetamu, kita suka ke tak suka ke, Muslim ke kafir ke, tetamu ada hak yang kita kena hormati. Dan mereka persembahkan hadiah. Dan sunnah untuk kita memberi dan menerima hadiah. Soalannya, Sulaiman terima atau tolak hadiah ni? Sunnah tuan-tuan, kita bila balik daripada umrah ke pergi mana-mana, beli hadiah ke adik-beradik, kaum kerabat, itu sunnah. Bagi hadiah menyebabkan kita lagi erat dan berkasih sayang. Bila mereka persembahkan hadiah ni, Sulaiman terima ataupun tidak? InsyaAllah kita sambung kuliah subuh Ramadan tahun depan. Ada 2, Zuhur kita sambung kisah Ka'ab bin Malik, subuh kita sambung setakat Sulaiman terima ataupun tidak hadiah daripada kerajaan Sabah. Wallahu a'lam. Bukan habis, sambung tu. Tu saya kata sambung tu. InsyaAllah continue insyaAllah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan jangan lupa 10 malam yang terakhir ni sulamkan dalam semua doa-doa kita dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW kepada Aisyah. Sulam.
Apa sahaja kita nak minta pada 10 malam yang terakhir, sulamkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mintalah lagi apa-apa pun kepada Allah, sulamkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang maha pengampun, suka memberi keampunan, ampunkanlah aku. Mintalah apa saja, sulamkan dengan solat doa ni, insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mengampunkan kita. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa ant, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik, wallahu alam. Tuan-tuan yang nak ambil produk Raihana ada kat luar. Dia ada promo tu, Ramadan beli 2 botol percuma sebotol. Tuan-tuan tengok nanti.